Assalamualaikum. Hari ni saya nak tunjuk masak. Tengah masuk minyak. Okey. Hari ni saya nak tunjukkan masak. Kita buat kuah kacang. Kuah kacang tu kita nak makan dengan, saya nak makan dengan cucuk udang. Kita buat cucuk udang ke, cucuk tepung ke, kita nak makan dengan apa, nasi impit ke, nak buat kuah pecel untuk sayur-sayur ke. Ni saya tunjukkan lah. Tengok dulu macam mana saya nak buat. Nanti resepi dia saya akan masukkan dalam ni nah. Tadi terlupa masuk resepi dia nah. Okey. Kita masukkan minyak sebab kita nak tumis bahan-bahan dia kan. Okey, sekarang ni kita panaskan minyak. Saya nak tumis bahan yang saya kisar ni. Ada bawang besar, bawang merah, bawang kecil, bawang besar, bawang merah, bawang putih, serai, halia, lengkuas, serai, halia, lengkuas. Kemudian ada apa lagi ni, nanti tengok resipi ya. Kita tumis ni ya. Okey, minyak dah panas dah. So kita masukkan ni. Masuk dan berwangi, berharum semua buat. Jadi kita nak tumis bahan yang kita kisar dulu. Serai, halia, lengkuas, bawang putih, bawang merah, bawang besar, tu benda-benda tu. Kita kacau sampai dia bau wangi lah. Jadi kita nak kena masak lama sikit supaya dia ada garing-garing sikit, baru dia akan cukup wangi. Ni siapa nak buat cucuk udang ke, nak buat nasi impit ke, nak buat kuah pecel ke, macam ni cara dia. Kalau nak bagi sedap, kita kena masuk ubi cekok. Tahu dah ubi cekok? Cekor tu kan ada daun atas dia, di bawah dalam tanah dia tu ada ubi. Jadi ambil ubi tu, masukkan dalam kuah kacang kita, mesin. Jadi kalau kata kita nak kuah, nak sate ke, nak makan dengan cucuk udang ke, nak makan dengan pecel pun sama juga. Kita boleh masukkan ubi cekor tu. Ubi cekor tu ialah penambah sedap, penambah rasa, supaya sempurna rasa. Bukan kata kalau buat untuk makan dengan pecel kena campur ubi cekor, tak. Dia boleh buat ubi cekor ni, dia sebagai penambah rasa, penyedap rasa. Makan dengan cucuk udang boleh, makan dengan cucuk tepung ikan bilis pun boleh, makan dengan nasi impit pun boleh, nak makan dengan pecel sayur-sayur pun boleh. Tak ada masalah. Sebab setengah orang kan dia rasa kalau kuah kacang untuk pecel dia masak macam lain. Masak dia sama saja. Kuah pecel tu masak macam kuah kacang untuk pecel tu masak sama saja. Cuma kalau nak sedap tu, biasa orang tak masukkan daun ubi cekor kan. Tapi kalau kita
masukkan ubi cekur tu, kita akan rasa lain daripada yang lain lah. Kita akan rasa sedap. Sedap sangat-sangat. Cuma kalau orang lebih suka kalau kata untuk pecah sayur tu kita masukkan ubi cekur kan. Kalau untuk sate nasi impit ni selalunya orang buat biasa je, orang tak masukkan ubi cekur. Tapi kalau kata nak masukkan ubi cekur memang boleh, tak ada masalah. Tahu tak ubi cekur tu macam mana tu? Ubi cekur tu dia pokok cekur tu dia kecil je, daun dia warna hijau kan. Kita korek dalam tanah tu dia akan ada ubi. Ambil ubi tu. Okey. Wangi dah ni, baru kita masukkan cili misin. Cili misin tu kita masukkan, kita gorengkan sekali. Ni cili misin saya guna 2 sudu penuh ya, 2 sudu besar penuh. Kalau siapa nak pedas, dia boleh tambah lagi. Tak ada masalah. Dan kita kacau. Bila kita guna cili misin ni, dia macam, kalau cili misin ni juga dia akan mempengaruhi warna untuk kuah kacang hitam ni. Kalau kata masukkan cabai banyak, kuah kacang kita tu akan jadi merah lah. Nanti kuah kacang kalau kita guna gula putih, dia akan jadi merah cantik dah. Tapi kalau kita nak merah gelap sikit, kita masukkan gula merah. Kita nak warna dia gelap sikit kan, warna merah tua kan, kita masukkan gula merah ataupun gula keret ataupun gula kabung ataupun gula Melaka. Cabai ni ikutlah, kalau siapa yang suka pedas, dia boleh gurangnya. Dalam video ni tak nampak sangat warna merah tu, tapi kalau tengok dalam kali tu dia dah jadi warna merah ni. Kita kacau lama sikit lah, supaya dia masak betul-betul cabai tu kan, jadi dia tak rasalah bau cabai tu. Ni saya guna 1 cawan setengah kacang tanah yang telah digoreng dan diisi. Lepas tu saya nak masukkan ayak. Ayak yang warna merah ni ialah, tadi kan bekas ni kan ada cabai kan, cabai misin kan, jadi sayang sebab cabai ada banyak lagi, so saya masukkan ayak dalam ni. Jadi dia jadilah ayak warna merah ya. Nanti terpicak pula pasal apa ayak warna merah. Ni ayak bekas cabai misin tadi. Ni ayak dalam 2 cawan.
kacau. Kuah kacang ni kalau kita masak lama dia jadi sedap. Kita tunggu bagi kuah tu mendidih. Bagi dia mendidih betul-betul itu baru tanda dia masak betul-betul. Jadi cabai tu pun dia tak berbau cabai dan dia pun tak akan rasa pedas sangat lah sebab cabai dah masak. Dia dalam satu-satu masakan tu dia ada masakan yang perlu masa yang lama, tapi kalau satu jenis masakan macam ini kan kalau kita masak lama lagi sedap. Sebab dia punya parti-parti, dia punya power tu boleh dah meresap, dah sebati, dah keluar semua kan. Jadi dia lebih sedap lagi. Tu dia dah mendidih lagi. Ingat lah pesan saya no, kalau buat kuah kacang, kalau bubuh ayak banyak pun tak apa, jangan susah hati. Lagi ayak banyak, lagi akan sedap sambal kacang tu sebab dia memerlukan masa yang lama untuk dia jadi kering kan. Jadi memang kalau ambil masa lama untuk masak sambal ni, kuah kacang ni, memang dia akan jadi sedap. Jadi kita masukkan ayak banyak sikit. Jadi bila ayak masak ayak banyak tu, kita pelan nanti, biar dia masak pelan-pelan tu kita bubuh kuah kacang, biar kuah kacang tu mendidih tu. Tapi kita kena kaji kacau lah. Dia sedap lah, lagi power, lagi sedap. Lagipun kuah banyak pun tak apa sebab kacang tu bila dia duduk dalam ayak ni dia akan kembang tau. Jadi bila kembang tu memang dia perlukan ayaknya banyak sebab dia boleh mesra. Ni saya tambah secawan ayam ni. Saya dah masukkan 3 cawan ayam ni. 3 cawan ayam untuk 1,5 cawan kacang, serbuk kacang. Ni ada gula Melaka, ada belacan, ada gula, ada garam. Gula ni saya guna gula putih. Saya guna gula putih 3 sudu besar, kemudian seketui gula Melaka, kemudian belacan, lepas tu garam, kan. Okey. Bahan-bahan ni nak masukkan sekarang dalam kuah pun boleh supaya dia boleh masak sekali dengan kuah tu. Ataupun selepas kita masukkan kacang pun kita boleh masukkan bahan ni. Jadi saya nak masukkan sekarang supaya gula Melaka hancur. Lepas tu kita kacau lah. Kacau. Tunggu dia mendidih balik. Masa kita nak kacau tu, peluang kita untuk rasa dulu nah. Nak rasa bagi sambal kacang tu dah kuah tu
dah rasa sedap. Bila kuah dah rasa sedap sempurna semua, so lagi bila kita masukkan kacang, bila kita buat kuah dia jadi cantik, mesti kuah kacang kita dah sedap dah tak perlu tambah apa-apa lagi. Jadi yang pentingnya kita rasa bila dia jadi kuah macam ni. Itulah salah satu sebab yang saya masukkan gula, garam semua awal-awal itu, sebab supaya dia boleh, bila dia hancur semua, saya boleh rasa kuah dia. Bila kuah dia sedap, baru kita masukkan kacang tadi. Ni saya buat kuah kacang ni sebab ramai sangat yang mesej minta saya buat kuah kacang, tunjuk macam mana kan. Okey, macam ni. Ayak kena banyak je, kena banyak macam ni, sebab ayak tu dia penting untuk mengembangkan kacang, Jadi bila ayak banyak tu jadi kacang dimasak dengan lama, jadi kacang tu dia akan sedap, dia kuah kacang tu memang akan jadi sedap kalau kita masak lama dalam kuah yang banyak. Kalau kata kita guna kuah sikit, masak kuah terus kita masuk kacang, lepas tu terus kita angkat kan, masuk garam, gula, belacan apa semua tu, terus kita angkat. Yang tu dia kurang sedap lah, sebab dia tak dimasak lama kan. Lagi satu, kalau kata ini saya guna belacan, kalau kata tak mau guna belacan, boleh guna cabai kering, bukan cabai kering, udang kering. Udang kering pun boleh. Kalau nak masuk udang kering dengan udang kering tu, kita kisap sekali dengan serai lengkuas apa tadi tu lah. Ataupun sebelum masukkan serai lengkuas mesin tu, kita tumiskan sikit udang kering tu. Bila udang kering tu dah garing tu, baru kita masukkan bahan-bahan yang kita kisap tadi. Ni kuah kacang ya. Kacang okey. Ni 1 cawan setengah serbuk kacangnya di mesin. Okey. 1,5 cawan kacang, serbuk kacang. Ayak dia ialah 3 cawan. Ini ada 3 cawan. Jadi macam ni. Jadi masa ni, jadi dah kita grill macam ni, dia masih ayak lagi tau. Jadi kita kena ambil masa yang lama untuk kacang tu kembang. Kacau lah. Kuah kacang ni nak masukkan asam jawa pun boleh, ayak asam jawa pun boleh, tak mau masukkan ayak asam jawa pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Jadi dia ni ialah masa untuk kacang tadi dia masak dengan kuah untuk dia kembang, untuk dia pekat apa semua. Ni lah. Ni masih ni cayak lagi sebab baru kan. Sekejap lagi bila kacang tu dah cukup kembang, dah semua cantik dah, dia akan pekat lah. Sekejap lagi agak sat je lah. Kita akan masukkan santan dulu. Kalau kata nak bagi dia punya kuah jadi warna merah cantik apa semua tu, ataupun nak bagi merah lagi, kita boleh masukkan kita tambah cabai ya. Cabai ni dia ada perbezaan. Kalau cabai kering yang kita mesin kalau kata kita tumis bersama minyak, dia akan jadi pedas. Tapi kalau kata setelah kita tumis bawang apa semua tu, kita masukkan ayak, lepas tu kita masukkan
kita masukkan kacang. Lepas kita masukkan ayak, baru kita nak masukkan cabai pun boleh. Yang tu dia akan mengurangkan rasa pedas. Yang ni lang ini tak berapa nak elok ni, nanti putus pula ni. Okey, yang ni saya nak tunjukkan cara nak masak. Jadi cepatlah saya masukkan ayak sikit kan. Okey, supaya dia cepat pekat. Tapi nanti selepas masak, selepas siap video ni, saya akan tambah lagi ayak supaya saya nak masak lagi lama. Saya selalunya kalau kata kuah kacang, saya ambil masa sekurang-kurangnya 40 atau 50 minit untuk dia masak betul-betul. Baru sedap. Kalau kata 50 minit nak buat video tu lama lah pula kan. Sebab kita kadang-kadang kan kalau satu video masakan terlalu lama, kita pun boring sebab membuang masa nak tunggu tengok sampai habis kan. Jadi saya lah ni, kalau saya masak apa-apa, saya tunjukkan cara nak buat bila benda tu dah dekat nak masak ke, dah masak ke, supaya senang tak buang masa kan. Sebab kita kadang-kadang kan kita banyak kerja kan, larat kan kita nak tunggu video tu sampai sejam. Ni saya tunjuk ni dia dah nak pekat. Selagi kita anggaplah kata benda ni dah masak okey. Tapi selepas video ni siap, saya akan sambung masak lagi sebab nak cukupkan masa. Saya selalu masak mesti dalam 50 minit sejam macam tu lah. Kalau buat kuah kacang, kuah kacang nasi impit ke, kuah kacang sate ke, kuah kacang apa-apa lah. Saya mesti kena masak lama sebab bila masak lama lagi sedap. Okey, yang ni bila kita tengok kuah ni, kuah ni sepatutnya ayak banyak lagi tau. Sepatutnya kalau kata kuah kacang 2 cawan, saya akan masukkan ayak dalam 6 cawan atau 7 cawan. Tapi dah nak buat video nak cepat kan. Ni saya dah anggap kata ni kuah ni dia dah jadi. Bila kita masukkan ni, dia dah jadi agak kental kan. Bila dah agak kental tu, kita masukkan santan. Ni saya guna 1 kotak santan. Nak guna 2 kotak pun boleh, lagi sedap. Disebabkan saya guna sikit saja, 1,5 cawan kacang saja. Jadi saya masukkan satu kotak kecil pun dah cukup dah. Kecuali kalau nak rasa sedap sangat-sangat tu, masukkanlah 1,5 kotak. Lepas tu semua benda dah masuk, semua bahan dah masuk ni. Cuma sekarang ni tinggal masa untuk kita kacau saja sampai kuah tu pekat. Macam ni kita nak makan sate tu lah. Bila kita buat sate kan, kita kena kuah tu pekat kan. Bila kuah tu pekat, dia barulah dia akan melekat dekat isi daging ayam, daging apa semua tu kan. Baru dia bersalut cantik kalau kuah pekat. Tu juga kalau kita makan nasi impit. Kalau kita makan nasi impit ke apa kan, kena kuah pekat. Bila kuah pekat tu baru kita rasa sedap. Sebab bila kita ambil sate ke nasi impit, kita cicah masuk dalam kuah kacang, kita akan nampak sedap sebab dia punya kacang, dia punya kuah tu bersalut cantik. Macam tu. Saya suka masak macam tu, sebab tu saya perlukan masa yang lama, sejam, sekurang-kurangnya sejam lah untuk saya siapkan kuah kacang. Satu lagi, kalau kata kuah kacang tu kita nak blend sendiri lah katakan. Kacang tu kita goreng dalam
dalam kuali yang yang tak dimasukkan minyak. Kita goreng garing, kita goreng kering saja, tak masuk minyak. Kita panas kuali, terus masukkan kacang, lepas tu kita goreng. Kita goreng tanpa minyak lah, goreng bagi dia garing-garing sikit tu. Lepas tu kita kena buang kulit kacang tu. Lepas tu dah buang semua tu, kita misin. Kalau misin ni, dia ada dua pilihan. Satu nak buat kacang bagi halus, satu lagi nak buat kacang sederhana kasar kan. Kalau nak buat kuah kacang, bagi saya lah, kalau kuah kacang yang nak makan bagi sedap, puas hati, nak cicah sate ke nasi impit ke apa semua ni, buat kisar kacang jangan halus sangat noh, bagi dia ada kasar-kasar sikit. Ni saya masukkan gula putih 3 sudu besar dan seketui gula Melaka. Ni dia tak kembang lagi kacang ni. Sebab tu saya ambil masa 50 minit atau 1 jam. Barulah kacang ni boleh kembang elok-elok, baru dia boleh pekat likat. Macam tu. Lepas tu kalau kata nak sedap lagi, ambil ubi cekok tu kita misin bagi halus kan. Jangan misin sekali dengan seboleh-bolehnya, jangan misin sekali dengan bawang apa semua tu. Kalau kata nak misin dia asin pun boleh. Nanti bila dah jadi macam ni, tuang masuk je ubi cekok kita misin tu. Ubi cekok tu pun tak payah banyak lah, dia jalan seketui 2 saja. Tu sebab dalam resepi kuah pecel, mereka masukkan kebanyakan masuk ubi cekok tu, sebab ubi cekok tu dia akan membuatkan rasanya special sikit, rasa macam rempah-rempah lah juga kan. Ubi cekok tu, saya kalau ada ubi cekok memang saya masukkan. Kalau tak masuk lah. Macam tu lah nak buat. Ni dia kira tak berapa pedas lah ni, sebab tu dia warna macam ni kan. Tapi kalau kata bubuh cabai banyak sikit, dia akan jadi warna merah lah. Kalau nak buh minyak banyak sikit pun tak apa. Sebab minyak tu, kalau kata minyak yang banyak, dia bila kita masak cabai ni, memang cabai akan jadi warna merah cantik, sebab dia dimasak sebab dia ditumis dengan minyak kan. Kalau minyak banyak, memang dia jadi merah cantik tu. Dia dah pecah minyak lah tu. Tu dia jadi warna merah-merah tu. Tu dia ada warna merah cantik lah tu. Nak tunggu dia pekat je. Kalau nak bagi sedap, kena masukkan ayak banyak. Masukkan ayak banyak sikit, bagilah lebih satu cawan atau 2 cawan. Masak lama, lagi sedap, lagi kuah cantik. Tak resepi kuah kacang ya. Nanti lepas masak saya akan masukkan resepi dia.
sekarang ni saya tengah memasukkan semua resipi-resipi saya ke dalam YouTube. Sebab kalau saya masukkan dalam page, dalam FB, ramai yang bagi tahu kat saya kata susah nak jumpa, susah nak cari resipi tu duduk tak mana. Jadi lah ni saya ingat saya akan buat satu channel YouTube khas untuk saya masukkan resipi saja. Jadi sekarang ni saya tengah dalam proses memasukkan semua resipi-resipi saya ke dalam YouTube. Jadi kalau kata siapa-siapa yang jadi pakat-pakat tolong like lah, pakat-pakat tolong subscribe saya punya YouTube tu. Sebab bila kata kita dah subscribe satu-satu YouTube tu, jadi bila dia post satu-satu masakan tu, direct automatic dia akan dapat dekat kita. Jadi dan ni pakat-pakat tolong subscribe YouTube tu. Jadi nanti bila saya post semua tengah-tengah post ke lepas post ke apa ke, jadi pakat-pakat dapat. Pakat-pakat dapat terus. Jadi tolong ramai-ramaikan channel saya tu. Jadi bila kalau ramai-ramai masuk dalam channel saya kan, saya rasa bersemangat nak buat. Sebab bila kita nak upload gambar ni, kita perlukan masa. Sebab kita nak tunggu satu-satu video kita tu nak kata lepas pi kan. Satu-satu video saya tu lama. Jadi saya perlukan masa untuk tunggu satu-satu video tu, mungkin dalam 20 minit, mungkin dalam 30 minit. Baru dia boleh masuk dalam YouTube tu. Sebab lama, sebab video tu lama. Jadi tolonglah bagi semangat kat saya. Jadi pakat-pakat subscribe YouTube saya. Jadi bila saya tengok ramainya beribu-ribu, puluh-puluh ribu, jadi saya pun bersemangat sangat-sangat nak masukkan dalam YouTube. Ni kira dah semakin pekat dah ni. Kalau kata nak pekat lagi, kita kacau biar dia semakin pekat. Lepas tu sebagai macam mana kita nak pekat, hasil dia memang memakan hati kita tutup lah. Lepas tu sebelum tutup rasalah dulu, rasa macam mana, nak rasa macam mana apa-apa, ikut suka kan, sebab kita ni masak. Kuah kacang ni kalau buat banyak pun tak apa, tak ada masalah. Simpan dalam peti ais. Kalau simpan dalam peti ais tu sebulan pun boleh tahan. Nak bagi tahan masuk dalam peti ais, bubuh dalam terparian yang sedap udara, memang tahan. Sebulan pun tak ada masalah. Kalau buat cucuk udang ke, cucuk bawang ke, cucuk ikan bilik ke, cucuk apa-apa lah. Kalau kata dah tak ada nak makan dengan nasi lipik ke apa semua kan, cicah nak cucuk, sedap juga tu. Ataupun kalau buat cucuk kembung pun boleh cicah juga ni, sedap ni. Sangat-sangat sedap. Asalkan kita rajin masak lah, semua sedap. Kalau kita masak sendiri, kita akan rasa siapa-siapa masak pun semua tak sedap. Sebab kita masak kan. Sebab kalau kita masak tak sedap, mesti kita nak beli lah, sebab kita masak tak sedap. Jadi lah ni kita pakai masak lagi sedap. Kalau tengok dalam video ni, tengok kuah dia warna kuning kan, tapi tapi saya tengok dalam direct, dalam live ni, tengok terus dalam layar ni, memang nampak dah cantik dah, merah menyala dah. Kan? Tu tengok pekat cantik dah tu. Kuah kacang ni masak pekat pun tak apa, sedap. Bila kita cicah apa-apa tu, dia bersalut-salut tu sedap. Kali kita angkat tengok, pekat, likat, penuh. Kalau kita makan sate contoh dia, kita cicah, sedap, bersalut, penuh dekat ayam tu. Tak jatuh, tak meleleh. Yang tu baru nama kuah kacang yang power lah, sebab dia tak meleleh. Tak meleleh tu satu je kita kena masak.
kuah dia bagi pekat. Okey. Okey, dah siap dah nak? Okey. Assalamualaikum. Terima kasih.